Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan salam Ramadan semua. So kita kembali dalam slot 30 hari mengenal Al-Quran ataupun 30 days knowing Quran. Dan macam biasa kita akan share juzuk-juzuk dalam Al-Quran. Dan memandangkan hari ini kita dah sampai Ramadan yang ke-18, so saya akan share dengan korang juzuk yang ke-18. Okey, kalau kita lihat juzuk yang ke-18 bermula pada halaman 342 sehingga 361. Dan terdapat 3 surah dalam ni, iaitu surah Al-Mu'minun daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-118. Surah yang kedua ialah surah An-Nur daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-64. Dan yang terakhir ialah surah Furqan daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-20. Jadi kita akan go one by one. Jadi kita lihat kepada surah yang pertama, iaitu surah Al-Mu'minun. Jadi kenapa surah ini dinamakan sebagai surah Al-Mu'minun? Kerana dalam surah ini Allah telah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman dan juga ganjaran-ganjaran yang akan diperolehi oleh mereka. Dan kalau kita lihat dalam surah ini, Allah telah memulakan surah ini dengan Qad aflahal mu'minun, yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan pada akhir surah ini pula Allah memperkenalkan kepada kita ada satu lagi golongan, iaitu golongan yang kafir, yakni golongan yang rugi. Jadi sebagai info tambahan, sebenarnya ada 3 golongan utama dalam di atas muka bumi kita ini, iaitu golongan yang beriman dan juga golongan kafir. Dan di antara kedua golongan ini ada satu golongan yang dikenali sebagai golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang pada zahirnya menampakkan dirinya seperti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam hatinya masih lagi kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat dalam surah ini juga Allah menggunakan perkataan falah yang bermaksud berjaya, tetapi dalam konteks kalimah bahasa Arab sebenarnya terdapat beberapa kalimah lain yang juga bererti kejayaan. Sebagai contoh ialah najah, tetapi Allah tidak menggunakan perkataan najah kerana najah bermaksud berjaya di dunia sahaja, tetapi falah bermaksud berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita boleh lihat bahawa dalam surah ini Allah menceritakan ataupun Allah menjelaskan kepada kita bahawa sekiranya kita mempunyai ciri-ciri orang yang beriman, maka kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dan ada juga perkara lain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tanda-tanda orang yang hatinya masih lagi baik, iaitu apabila mendengar ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang itu akan bergetar hatinya dan pada masa yang sama akan berazam untuk terus melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sedikit sebanyak yang terkandung dalam surah Al-Mu'minun. Jadi kita pergi ataupun kita lihat kepada surah yang kedua, iaitu surah An-Nur. Jadi kenapa surah ini dinamakan sebagai surah An-Nur? Kerana dalam surah ini Allah menceritakan tentang cahaya ilahi yang berupa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu Allah itu ialah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Dan juga dalam surah ini Allah banyak menceritakan tentang nilai, tentang pergaulan, tentang akhlak dan banyak lagi cerita-cerita yang positif. Dan sebenarnya dalam surah ini, kenapa Allah menurunkan surah ini? Kerana Allah ingin menjaga kesucian Sayyidatina Aisyah yang pada ketika itu telah dituduh ataupun difitnah melakukan curang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah juga daripada ayat-ayat tersebut, kisah-kisah tersebut, Allah juga ada relate ataupun ada kaitkan dengan cara untuk kita membina satu masyarakat yang baik yang tidak melakukan perkara yang buruk. Yang pertama ialah apabila kita mendengar suatu berita yang buruk, maka kita tidak boleh sebarkan. Jadi apa cara yang terbaik untuk kita lakukan apabila kita mendengar berita yang buruk ialah yang pertama, kita perlu untuk bersangka baik kerana kita tidak mengetahui kesahihan cerita tersebut. Yang kedua ialah kita perlu tabayun, kita perlu untuk mencari bukti, menyelidik. Dan yang ketiga ialah apabila sudah sahih tentang cerita ataupun tentang keburukan perkara tersebut, maka kita perlu untuk stop ataupun tidak bercakap tentang perkara tersebut supaya perkara yang buruk itu tidak terus menjadi pualan ataupun menjadi topik utama untuk dibincangkan dalam masyarakat. Jadi itu adalah 3 cara untuk kita lakukan apabila kita mendengar satu-satu berita yang buruk. Dan yang kedua, cara untuk kita membina masyarakat yang baik adalah dengan tidak mengikuti jejak langkah syaitan. Jadi kita tahu
syaitan itu ialah musuh utama, musuh yang nyata bagi umat Islam. Jadi kita tidak boleh sama sekali mengikuti jejak langkah syaitan. Dan yang terakhir ialah apabila kita ingin membina satu masyarakat yang baik, kita perlu bermula dengan solat ataupun bermula dengan di rumah Allah itu sendiri, iaitu masjid. Jadi kita sebenarnya boleh reflect antara masjid dengan masyarakat, di mana apabila kita lihat satu kawasan itu di mana masjidnya mempunyai ramai orang yang pergi berjemaah, masjid itu hidup, maka kita boleh katakan bahawa masyarakat di situ ialah masyarakat yang baik ataupun masyarakat yang penuh dengan harmoni. Tetapi apabila berlaku sebaliknya, sebagaimana apabila masjid itu tidak hidup, tidak ramai yang datang untuk berjemaah, maka kita boleh katakan bahawa di kawasan tersebut masyarakat masih lagi belum sepenuhnya menjadi masyarakat yang baik, belum sepenuhnya menjadi masyarakat yang harmoni. Dan selain daripada itu, Allah juga ada menyatakan ataupun menjelaskan cara-cara untuk kita menjaga kemaluan, iaitu ada 5 perkara. Yang pertama, kita perlu menjaga pandangan. Yang kedua, kita perlu untuk menjaga tangan daripada menyentuh perkara yang tidak diingini. Dan kita perlu menjaga pendengaran. Selepas itu kita perlu menjaga perkataan, menjaga kata. Dan yang terakhir ialah kita perlu untuk menjaga hati, di mana hati itu adalah elemen yang paling penting, kerana dalam hadis ke-6 sendiri Rasulullah ada bersabda yang membawa maksud kepada sekiranya hati itu baik, maka keseluruhan jasad kita akan menjadi baik. Dan apabila hati itu tidak baik ataupun jahat, maka keseluruhan jasad kita akan menjadi jahat. Jadi hati itu adalah perkara yang paling penting untuk kita jaga, kerana hati itu menzahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu apa yang boleh saya kongsikan dalam surah yang kedua, iaitu surah An-Nur. Jadi kita beralih kepada surah yang terakhir, iaitu surah Al-Furqan. Jadi surah Al-Furqan dalam juzuk yang ke-18 hanya bermula pada ayat yang pertama sehingga ayat ke-20 sahaja. Jadi kalau kita lihat pada awalnya surah ini Allah menceritakan tentang golongan musyrikin. Dan pada akhir surah ini Allah juga memperkenalkan ataupun menceritakan serba sedikit tentang golongan yang bertakwa. Dan kalau kita lihat Al-Furqan ini ia ialah penjelasan hak dan batil ataupun pembezaan antara hak dan batil. Jadi apa yang kita boleh ringkaskan secara simple, secara ringkas, surah Al-Furqan sebenarnya Allah ingin menceritakan bahawa dalam kehidupan kita ini, kita perlu menjadikan Al-Quran itu sebagai satu perundangan, satu rujukan yang utama. Jadi saya rasa itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan dalam video yang kali ini, dan saya harap agar video ini sebenarnya memberi manfaat kepada kita semua, dan manfaat yang kita dapat ataupun ilmu yang kita dapat dalam video ini kita dapat amalkan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga kita berjumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.